Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kesalah. untuk para penonton sekalian, ini kita punya sesi temu bual pada malam ni. Setelah rasanya dah setahun kot. Bukan, belum setahun lagi lah, ada beberapa bulan terhenti. Tapi sebab PKP ni tak tahu nak buat apa. Jadi kita isi masa lapang kita dengan menemu bual lah. Seorang tokoh yang hebat lah. Hebat, ini adalah tok guru saya. Ah, Hampir 20 tahun dulu lah di UAE. Dia yang sign surat tawaran masuk UAE. Surat tawaran terakhir yang saya terima, yang hampir-hampir saya ingat saya dah reject semua offer dah. Lepas tu kata kalau UAE tak sampai ni mampus aku ni. Lepas tu dapat satu hari dapat surat, sign Khair Ngadirun. Siapa dia ni? Jadi kan, lepas tu Dia alhamdulillah. dia saya sign betul kan, bukan cop kan? Memang sign kalau Pen kena kan? air tu memang letih lah. Memang kembang Okey. lah nak buat kan. Aha. Jadi rupanya yalah, lepas tu ni jadi lecturer dan sebagainya, dan fast forward 20 tahun kemudian, di sinilah kita. Jadi pertama sekali, apa khabar Cik? Alhamdulillah. Alah, Ismi Khair. it's been Ana fine. bil Khair daiman. Daiman kan. Nak tunjukkan orang UAE dulu. Saya nak ucapkan tahniah lah pada Cik Hei. Rasanya ramai yang tak tahu baru-baru ni. Baru ni apa? Minggu ni lah kan. Telah berjaya menerbitkan buku terbaru beliau. Buku ketiga Cik Hei. Buku ketiga. Buku ketiga. Grab Blues CEO jadi pemandu, dan rentetan daripada itulah lepas tu saya nak temu bual Cik Hei sikit pasal review buku ni. Ni buku ketiga yang ada saya sempat kumpul. Ni buku pertama dia lah. Buah apple ke buah apa ni? Buah lime. Apple. Buah lime. Buah lime. Ini buku pertama beliau, The Naked Truth. Setulus kata ini dia buku falsafah. Kalau majalah gila-gila dia kata falsafah gila-gila kan. Okey, betul. Ini falsafah runcit-runcit. Ini diterbitkan 4 tahun lepas. Yang buku puisi tu ada kat rumah saya lagi satu, saya tak ada. Yang ni. Ini puisi. Jadi ada buku falsafah, ada buku puisi, ada buku inilah pengalaman jadi Grab, bawa Grab ni. Rasanya dah tahulah Cik Hei, kita tanpa perlu sebut kita dah tahu apa perbezaan antara kelebihan buku ketiga lah, perbezaan buku ketiga dengan buku pertama kedua lah. Mungkin Cik Hei boleh cerita sikit lah apa yang, walaupun ramai dah tahu, tapi mungkin boleh ceritakan lah apa yang latar belakang dia dan kenapa orang kena baca buku ni. Silakan Cik Hei. Orang kena baca tu susah saya nak cakap. Itu Hadi kena cakap. Saya tak boleh paksa orang untuk baca cerita saya. Saya dah baca saya dah khatam. Tapi apa yang saya lakukan ialah sebenarnya saya jadi CEO ITBM hampir 10 tahun 11 bulan. Hampir 11 tahun. Kemudian 2 minggu sebelum tarikh saya tamat tiba-tiba saya tak disambung. Jadi saya tak ada kerja. Jadi apa saya nak buat? Saya buat Grab. Pengalaman buat Grab tu sebenarnya adalah pengalaman yang sangat menghidupkan saya. Saya fikir kalau dulu saya dipandu, sekarang saya memandu. Jadi saya coretkan sebahagian daripada pertemuan saya dengan setiap pelumpang. Saya masuk dalam FB, ramai yang suka. Ramai yang suka, saya fikir ini menarik. Dan sebagai orang yang percaya bahawa ketamadunan bangsa ini perlu berteraskan buku, jadi saya jadikan buku. Cuma sewaktu saya beri pada editor saya yang pertama Zalila, lepas tu Puan Zini Tuniza, bila dia tengok draft pertama buku ni hanya bercerita soal Grab Blues, tentang pengalaman saya bawa Grab, dia kata dia tak cukup meyakinkan sebab tajuknya Grab Blues. Tajuk asalnya ialah Grab Blues, CEO bertukar jadi pemandu, atau CEO jadi Grab, pemandu Grab. Tak sedap. Jadi Grab Blues, CEO jadi pemandu. Kita mana cerita CEO-nya?
Jadi selepas itu buku ni dirombak semula dan di setiap bab selepas cerita Grab akan ada cerita imbasan nota CEO. Pengalaman-pengalaman saya selama hampir 11 tahun tu saya catatkan di sini. Macam-macam cerita yang saya tak pernah kongsikan bersama. Ada cerita saya dengan Tun M, ada saya cerita dengan Datuk Seri Najib, ada cerita saya dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya fikir saya tak pernah ceritakan yang tu. Tapi dalam buku ni semuanya ada di sini. Ada juga cerita saya dengan arwah Khalid Saleh, dengan Pian Habib dan macam-macam lagi lah. Jadi macam-macam cerita ada kat sini. Saya kongsikan ni sebagai satu pengalaman, kalau boleh jadi iktibar. Mungkin yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Sebab saya fikir, bayangkan kalaulah kerani di estate yang datang dari UK, daripada Perancis ke Tanah Melayu, balik buat buku, takkanlah kita yang pendidikannya tahap yang tinggi dan sebagainya tak ada buku. Jadi saya fikir itulah cerita sebahagian daripada cerita yang ada di sini. Cik Khair masa memandu bawa Grab dulu, ramai maknanya penumpang yang masuk tu ramai kenal Cik Khair. Yang menarik sekali yang antara yang first yang saya bawa adalah ada dalam cerita kat sini sebenarnya. Pensyarah ni, dekan. Bekas dekan kuliah architecture, Prof Mansur. Saya solat subuh, pas solat subuh ada ping nak ke kita panggil ping lah. Maknanya nak ke airport, nama perempuan. Bila saya tengok, alamak. Kawan. Tengok, profesor lah, dia macam senior daripada saya. Usia pun agak lanjut. Dia kata dia gelak tengok saya gelak. Dan ada juga student saya. Ada student saya yang kata, alamak, Cik Hei kata. Tiba-tiba dia tak nak duduk belakang. Saya nak duduk depan. Kenapa you duduk depan? Saya nak bergambar dengan Grab driver. You kenal saya ke? Dia gelak. Dia kata dia pelajar UIA dulu. Ada juga yang saya kenal. Tidak, orang kata masa Cik Khair buat tu, itu pun tidaklah menjadi satu, yang saya ingat pada waktu tu yang mula-mula lah kot, mungkin yang sebelum Cik Khair, Tan Sri Wahid lah bawa Grab kan, tapi dia bawa sekejap sangat lah. Dia bawa dia. Jadi orang kata apa, benda tu bukanlah satu yang macam apa, pelik, tapi menghasilkan buku ni memang ini Cik Khair yang pertama lah saya fikir yang bawa Grab dan merakamkan pengalaman dan imbasan sebagai CEO kan. Sebelum saya nak pergi lanjut lah tanya Cik Khair, saya dah lama nak tanya soalan dekat Cik Khair. Cita-cita apa sebenarnya dulu? Sebab jadi macam-macam kan. Cik Khair membesar tu apa nak jadi apa? Saya sebelum orang kenal tu. Orang kampung, orang Felda. Saya ni orang kampung, anak Felda. Saya ni pandai lah juga kat sekolah. Tapi taklah pandai sangat. Masa waktu dulu dia bukan UPSR. Penilaian darjah 5. Saya dapat 4A, 1D. D saya bahasa Inggeris. Jadi normal waktu tu. Jadi tak normal juga. Biasa orang 4A 1C kan. 1D. Jadi tapi saya adalah pelajar kedua terbaik selepas kawan saya namanya Azmi Sani. Jadi waktu tu pelajar terbaik kat kampung mesti ada penyampaian hadiah, anugerah macam tu kan. So ada orang cikgu tanya, cita-cita you apa kata? Saya pun tak tahu, saya sebut magistrate. Saya kata nak jadi magistrate. Saya magistrate pun saya tak tahu apa. Ni tapi, pengaruh cerita Piramli ya? Agaknya lah kan. Sebab saya kenal perkataan magistrate tu cerita ibu mertua aku lah. Tak tahu juga magistrate tu apa. Tapi tengok cerita mertua aku kan. Jadi itulah cara pertama yang saya nak jadi apa magistrate. Tapi selepas tu masuk sekolah semua, saya ni nak cakap betul, saya tak ada cita-cita. Saya ni kuih Sarah, whatever will be. Macam tu. Saya belajar menyukai apa yang ada di hadapan saya. Itu saya lah. Kalau orang kata saya tak bercita-cita, betul lah. Saya tidak bercita-cita. Dan saya fikir tak salah untuk tidak bercita-cita. Dan Encik Khair pernah sebut lah yang masuk UIA ni pun bukan dirancang,
ambil law pun bukan dirancang. Betul. Lepas Oh, tu belajar. Ingat okey, bagus. ingat tidak dirancang, Hmm. nak masuk UM tak dapat. Okeylah. Ya, Ah, exactly. lepas tu ambil law, Hmm. habis ambil law tu masih belum datang cita-cita nak jadi macam kapal Okey. singgah apa ke? Tak, langsung. Saya tak nak jadi lawyer pun saya fikir. Yang Hmm. saya pasti selepas tu ialah saya habis belajar, saya nak cari kerja yang paling cepat yang boleh. Ah, Kalau saya buat chambering RM400, RM500, saya tak tahu nak duduk kat mana. Kat KL confirm saya tak boleh cukup. Saya tak ada tempat, saya tak pandai cari. Kebetulan result saya okey lah sikit. Jadi saya apply jadi assistant lecturer kat UIA. Dapat. Jadi bila dapat, saya cuti 2 minggu je, saya terus jadi assistant lecturer. Kebetulan waktu tu disuruh buat master. So saya immediately lepas tu master, jadi saya sangat bertuah sebab immediately selepas saya bekerja, saya boleh bantu keluarga saya. Sebab bila saya dapat gaji, dalam masa yang sama juga saya buat master. Bila saya buat master, saya dapat allowance master pula sebab dia full time. Kemudian jadi fellow. Duduk rumah universiti. Banyaklah rezeki dan mungkin sebab saya tak tahulah, nak cakap pun tak elok juga, tapi saya kata sebab saya memang sangat ingin membantu keluarga saya. Jadi saya fikir itu yang saya buat. Jadi saya tak pergi fikir lain. Kalau kawan nak pergi jadi magistrate semua, saya kata lambat. Saya apa benda yang paling cepat yang saya boleh dapat. Waktu tu ialah UIA sedang saya masuk tu adalah macam tahun ke-5, tahun ke-6 UIA. Dia perlukan tenaga pengajar dan sebagainya. Jadi agaknya mudahlah untuk saya dapat. Alhamdulillah lah. Jadi Cik Hei selama berbelas tahun lah layan akademik 17 tahun. Timbalan dekan saya tak tahulah, orang kata since forever kot. 12 tahun. Orang hanya kenal Hei Ngadirun sebagai bertahun-tahun. Saya kata tak habis-habis. Sampai 2007. Cik Hei ada sebut sikit dalam buku ni apabila KSU panggil kan, call. Tapi Cik Hei tak sebut dalam buku ni. Memang Cik Hei ada memohon hantar CV. Tak. Saya tak memohon, saya tak hantar CV. Cerita sebenarnya adalah anak murid saya, sekarang Datuk Almizan. Waktu tu Almizan adalah pegawai khas kepada Menteri Pendidikan. Dia ada bertanya pada saya, Cik Hei berapa lama nak duduk kat UIA? Kita tak ada apa. Saya seronok. Lain macam soalan. Berapa lama nak duduk kat UIA? Saya kata, tak apa, saya seronok kerja ni. Dia beritahu saya ada kosong ni, dia kata. Okey, dia cerita macam tu, saya pun diam je. Kemudian lepas tu lah yang pejabat KSU telefon tu. Pejabat KSU telefon cakap nak jumpa saya. Saya fikir waktu tu bulan 5 dan waktu ni waktu yang paling banyak saya terima panggilan untuk orang jumpa sebab nak masukkan anak ke UIA. Kebetulan saya kat kampung, saya kata nantilah minggu depan saya jumpa dekat PA. The next lepas tu Saudara Almizan telefon saya, Cik Hei ada KSU nak jumpa tak? Ada. Habis Cik Hei kata apa? Saya kata minggu depan. Dia marah saya, dia kata, Cik Hei, kat kementerian ni kalau KSU panggil hari ni, semalam dah sampai tau. Oh ya ke? Saya telefon balik sekretari tu, esoknya saya berjumpa. Malam tu saya naik bas daripada Kota Tinggi, pergi ke balik rumah saya kat Petaling Jaya dan saya jumpa KSU. Waktu itulah KSU tanya saya berminat ke tidak sebagainya. Cik Hei berminat ke, nak try something new ke ataupun macam mana? Dia sebenarnya ada faktor penolak. Ini saya cerita sikit lah. Saya ni dengan student dapat. Waktu saya mengajar you all pun, saya ingat saya sangat dapatkan pelajar. Walaupun saya timbalan dekan akademik, tapi saya sentiasa memberi ceramah pada pelajar semua kan. Kalau Hadi masih ingat lah. Kalau Dr. Hadi masih ingat. Ingat saya bagi ceramah dekat Dewan dengan Cik Zabidi. Itu jiwa saya. Tapi saya fikir di akhir-akhir saya di UIA tu, saya agak disekat. Tak dibenarkan sebab dia kata bidang saya akademik. Jadi janganlah buat benda macam tu. Saya fikir macam kenapa pula jadi macam ni. Jadi adalah faktor-faktor yang fikir mungkin orang dah tak apa nak suka saya kot. Jadi saya fikir okey,
Jadi itu antara faktor yang menyebabkan saya fikir kenapa tak saya melihat ruang lain. Mungkin ada jalan lain yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tak tahu langsung apa itu ITNM, Institut Perkhidmatan Negara Malaysia, dan saya tak tahu kerja CEO tu macam mana. Saya Jadi, tahu ITNM tu apa sejak saya kecil lagi sebab saya memang tinggal di situ. Bukan di ITNM tu. kat Saya, Wangsa Maju tu. saya tinggal di Masjid Taman Sirampai tu. Memang Okey. saya bawa basikal daripada darjah 5, darjah 6 tu memang bawa tu sampai ke atas lah, section 10 apa semua tu. Saya tahulah ada bangunan ITNM tu, Institut Yalah. Perkhidmatan Negara Malaysia. Setakat itu je lah. Jadi bila Cik K, masa tu saya dah hujung dah final year. Tahun 2007. Lepas tu somehow apa tu dapat tahulah Cik K ni. Lepas tu saya ingat Pesta Buku 2008 kot. Saya jumpa Cik K. Cik K mungkin tak ingat dah lah. Dah tua tadi. Masa tu di Pesta Buku. Masa tu Dewan Tun Razak yang seberang sungai tu. Yes. Saya ingat masa tu Datuk Ehsan Said dia ada buka booth. Lepas tu saya sempat jumpa Cik K. Cik K bagi name card kat saya. Cik K bagi name card kat saya lah. Jadi, yang Pak Samad kat belakang dia ada gambar dia duduk dekat Korea tu. Agak Helmi jaga kan? Agak tapi dia datin adalah dia orang Yalah, kan. Lepas tu saya beli buku. Tak boost dia lah, boost dia waktu tu. Boost dia lah waktu tu. Jadi satu yang saya menarik ialah Cik K cerita kuih serah-serah lah kan. Tapi yang saya kagum ialah saya pun duduk di adalah corporate sikit-sikit ni, keparat sikit-sikit ni. Menjadi CEO selama 11 tahun 5 kali renew lebih kurang. 5 kali renew itu adalah macam mana itu adalah satu kejayaan satulah. Tapi macam mana jadi CEO dalam keadaan duk 2 tahun sekali nak sambung ke tak sambung, 2 kali nak sambung ke tak. Sebab orang kan kita nak buat kerja ni, kita nak achieve certain ni lah kan. Jadi kalau dibagi 2 tahun ke 3 tahun ke tak sempat nak habis, lepas tu tak disambung. Macam mana Cik K hadap benda tu waktu tu? Entah, saya tak nak fikir pun. Pertama, sebab saya macam ni. Saya pada peringkat awal dipinjamkan daripada UIA. So bila proses peminjaman tu, kalau tak dapat saya baliklah UIA. Cuma sebenarnya kontrak pertama saya 3 tahun. Lepas tu baru 2 tahun. Sebab tu dia jadi 11. Jadi kalau dah habis saya baliklah UIA. Cuma bila the final contract datang, saya dah 9 tahun. Dan sebenarnya bila 9 tahun tu UIA ni polisinya 5 tahun je maksimum. Saya dah 9 tahun. Jadi saya fikir saya malulah nak minta extension. Jadi saya tulis surat kat UIA. Saya dah 9 tahun dapat kontrak lagi. Kalau tak ada jalan yang lain, saya menawarkan diri untuk bersara, saya tulis. UIA terima persaraan saya. Simple macam tu. Masa berjumpa tu kata tak apa, nanti kita tengok dulu macam mana. Tapi after that saya terima soalan persaraan dan saya bersara lah UIA. Jadi kalau sebelum tu saya taklah takut sangat. Tak ada kerja 2 tahun pun, lepas tu balik UIA. Cuma bila tahun-tahun akhir tu saya kata wow. Saya expect saya dapat lagi satu sambungan. Bila saya dapat sambungan, umur saya 55 dah okey lah kan. Yalah pencen lah kan. Kalau umur 55 dah boleh pencen lah kan. Yalah. Tapi yalah. Dah 55 dah ni. Itu. Tahun ni. Tunggu 27 hari lagi. 27 patut orang kaya kan. Memang bersinar sungguh lah. Dia tak payah tunggu air sinar memang dah. Tak adalah kaya tapi alhamdulillah lah. Cik K tengok yalah, tak adil lah untuk Cik K ni lah, tapi saya tengok saya cerita pasal saya orang luar lah macam mana ITNM ni kan sebegitu rupa dengan saya rasa banyak berjaya buat the first of many things lah. The first of orang tak pernah dengar, lepas tu dengan Pesta Buku di Keromuni, lepas tu sampai tukar nama, tukar ni apa semua kan. Itu pun kuih serah-serah ke? Lepas tu buat teater musikal, Wak Khalid kena main apa ni semua kan. Itu pun kuih serah-serah juga. Tak. Kuih serah-serah tu untuk cerita-cerita yang you tanya. Tapi bila dah ada jawatan, kita tengok benda lain. Apa yang saya buat kalau saya boleh kongsikan lah. Bila saya masuk ITNM, selalunya bila saya masuk ke satu tempat tu saya tak buat banyak benda.
Saya belajar daripada kesilapan saya sewaktu saya jadi timbalan dekan dulu. Jadi timbalan dekan masuk-masuk saya kak nak gerak-gerak macam tu, ramai yang marah saya. Staf bergaduh dengan saya. Walaupun lepas tu jadi baik dengan saya, tapi saya fikir tak. Jadi bila saya jadi CEO tu, saya banyak membaca fail-fail lama ITNM. Sebab waktu tu ITNM pun orang tak kenal, tak tahu. Jadi saya tengok, oh ITNM ni, sebab pernah ada usaha nak menutup ITNM sebelum saya masuk. Nak jadikan macam-macam lah. File tu tebal. Jadi bila saya tengok, oh, saya fikir I need to do something on this. Kena tengok benda ni sebab saya percaya bahawa orang nak tutup sesuatu benda yang tak berguna. Orang nak tutup satu benda yang tak ada signifikannya. Sebab tu bila saya ada di situ, apa yang cuba saya lakukan adalah untuk beri signifikan kepada kewujudan ITNM. Sebab tu antara perkara awal yang saya buat adalah saya saya membuat pertemuan dengan semua sastrawan negara dan pemenang Sea Right Award. Saya buat di Sri Pacific. Saya sangat terkejut bila saya buat pertemuan tu. Antara perkara yang disebut oleh sastrawan waktu tu Pak Samad ada, semua ada lah. Dan dia kata inilah pertama kali kami dipertemukan sebegini. Saya buat selampang banyak waktu tu. Datang je, kita buat studio khas, diorang ambil gambar. Jadi waktu tu ITNM ada gambar semua sastrawan negara. Semua pemenang Sea Right Award, diorang datang. Dan saya tanyakan pandangan mereka bagaimana nak menghidupkan ITNM, apa keperluan mereka, dan akhirnya di akhir pertemuan tu kita pun membuat ketetapan untuk membuat setiap sastrawan negara tu kita terjemahkan bukunya, 5 untuk sastrawan negara dan 2 untuk pemenang Sea Right Award. Kepercayaan saya ialah kalau kita ada nama, kalau kita ada kuat, maka orang akan sentiasa menyebelahi kita. Dia tak macam penyokong Liverpool yang walau kalah dia kental. Tapi yang lain dia macam Manchester lah kan. Bila menang je dia keluar, tapi bila kalah dia sembunyi. Ni provokasi. Okay. Yang saya nak sebut ialah sebenarnya hanya yang kuat orang akan hormat. Jadi sebab tu perkara yang kita lakukan sebenarnya adalah memberi makna kepada buku. Buku tak boleh survive as a book alone. Dia tak boleh. Buku kena dipelbagaikan. Shakespeare bukunya dipentaskan, difilmkan. Sebab tu nama dia sentiasa ada. Ini perkara yang patut kita buat. Sebab tu kita buat Lat, Kampung Boy, sebuah musical. Cerita Lat. Waktu tu Malaysia sibuk dengan Satu Malaysia. Lat 70-an dah lama buat. Jadi itu yang kita angkat dia balik. Khalid Saleh contohnya. Ada satu bab khas untuk Khalid Saleh di sini sebab saya memang suka hormat beliau. Pemenang pelakon lelaki terbaik Asia Pasifik. Kedua selepas Allahyarham P. Ramlee. Kita tak jaga. Jadi kita kena jaga. Okey. Selepas kita bina nama ni, saya percaya ialah kalau ada usaha nak mengubah, nak jatuhkan, kita akan ada panglima di hadapan. Yang bukan yang ada kepentingan direct. Masuk kepentingan direct mungkin staff. Tapi ini yang ada kat luar yang melihat bahawa peranan kita cukup besar. Sebab tu bila ada usaha untuk menutup ITBM kali kedua, kita melihat ramai pihak yang sebenarnya tidak bersetuju. Pak Samad jumpa Menteri, Pian Habib buat, dan Dr. Saleh Rahmat, semua orang menyatakan ketidaksetujuan perkara tersebut. Dan saya fikir ini pentingnya jenama, ini pentingnya memberi makna kepada kewujudan kita. Itu bukan kuasa sera lah, memang itu perancangan, kita plan dan kita buat bagaimana kita lakukan. Alhamdulillah, saya sangat terharu sebab bila saya dah tak ada, bila ada usaha yang sangat kuat untuk tutup ITBM, akhirnya perkara itu tidak terjadi. Dan bertahan. Mana bertahan dengan apa? Ya, mengagumkan lah bagi saya penolakan dan bantahan tu akhirnya kata apa? Benda tu tak berlaku lah. Saya mengikuti. Dan sebenarnya antara
pertemuan awal tentang ITBM dengan YB Menteri Kanan YB Azizuddin, ayat yang pertama keluar ialah dia kata PM Tan Sri Muhyiddin minta supaya kita jaga ITBM baik-baik. Itu ayat dia. Saya Dan ingat saya masa percaya saya ingat masa dia Menteri Pelajaran tu pun dia banyak apa? Banyaklah dia banyak banyak dia cerita. sokong banyak cerita kan. Oh, banyak cerita kat situ, banyak cerita. banyak. Tan Sri Bila Muhyiddin dia ni sebab antara perkara yang tak pernah orang lakukan sebelumnya adalah untuk majlis khas penulis di rumah Perdana Menteri. ITBM buat 3 kali. Pertama di rumah Perdana Menteri pada waktu tu, Datuk Sri Najib Tun Razak. Selepas kita tukar nama kepada ITBM, 40 buku pertama kita lancarkan di rumah yang amat berhormat Perdana Menteri. Selepas tu sayembara penulisan kita 2 kali buat di rumah Timbalan Perdana Menteri. Di setiap tempat tu kita mendapat dokongan daripada orang kuat negara. Sebab saya fikir sebab tu kita ada nama dan kita dihormati tentang perkara tersebut. Dan saya ingat sewaktu di rumah Tan Sri Muhyiddin tu saya percaya dalam satu episod ialah kita nak minta duit 5 juta untuk buat penerbitan buku baru. Tapi waktu tu kami dimaklumkan oleh pegawai khas bahawa Tan Sri kata pegawai Set Paul Tan Sri kata tak boleh 5 juta, 3 juta je boleh. Dia kata okey. Tapi di dalam majlis sebenar, walaupun teks tulis 3 juta, yang diumumkan di atas pentas adalah 5. Saya tokok 5 juta. Sebab saya kegembiraan saya pada waktu itu ialah sebab dia melihat bahawa di waktu itu semua penulis ada di situ. Ya, betul. Sastrawan negara, semua dia memberi satu rangsangan yang sangat kuat. Sebab tu dia boleh terus minta bagi 5 juta. Dan saya fikir ini antara perkara yang sebenarnya cerita yang sebahagiannya saya ceritakan dalam buku, sebahagiannya memang tersimpan dalam sanubari saya lah. Satu yang apa sentimental saya ingat ITBM dah terbitkan buku biografi ayah Tan Sri Muhyiddin kan. Guru Haji Yassin kan. Jadi saya ingat itu sampai bila-bila pun takkan dilupakan lah. Tak. Okey. Bukan soal ayah Tan Sri Muhyiddin. Cuba Dr. Hari bayangkan. Waktu itu ayah Tan Sri Muhyiddin ini dapat tawaran jawatan sebagai kadi, dia tolak, semua tolak. Dan dia adalah contoh penceramah bebas yang awal di Tanah Melayu. Dia ada 4 isteri, dia buat, tapi dia ada sekolah dia sendiri. Sekolah Tuan Guru Muhammad Yassin. Mana ada orang buat berfikiran macam tu? Anak 40 orang lebih. Benda-benda yang macam ni yang saya fikir itu adalah permata yang patut kita gilap. Bukannya soal dia anak dia Timbalan Menteri kita buat tak. Tapi kita buat juga buku Tan Sri Muhyiddin. Sudut pandang Muhyiddin Yassin. Memang kita buat. Kita buat buku Datuk Sri Najib. Kita buat buku Mahathir Khalid. Banyak buku menteri-menteri kita buat. Dan I have no regret on that. Sebab pada saya ialah sebagai agensi JLC kerajaan, tugas kita adalah untuk menerangkan apa polisi pemimpin kerajaan pada waktu itu. Sebab tu selepas tu bila PH naik, kita buat buku Mak Sabu. Orang marah. Apa ni tak ada pendirian. Pendirian kita jelas. Tak ada pendirian. Masalah apa? Kita menyokong kerajaan yang ada. Apa dia? Nak tanya, kenapa Mak Sabu bukan Wan Azizah ke Azmin Ali ke apa tu, siapa-siapa lah kan? Kenapa Mak Sabu Kenapa tak boleh Mak Sabu? Yelah ramai yang ni kan, ada Lim Guan Eng ke, ada apa Tan Sri Muhyiddin sendiri ataupun apa, ramailah waktu tu kan. Tapi okey. Saya fikir pada waktu itu sebabnya adalah kami di-approach oleh Setiausaha Agong Amanah untuk melihat perkara tersebut dan kita berbincang. Dan benda tu berlaku dia macam ni, kita ni syarikat. Siapa yang approach awal, kita ambil lah awal. Macam tu je. Dia tak ada sebab di sebalik, tak ada. Sebenarnya waktu dapat tawaran nak tulis pasal Mak Sabu ni pun pening kepala juga. Tapi bila dah jadi buku tu, tak tahu Hadi baca ke tak? Saya baca.
Dia Ha. banyak di sebalik benda yang kita tak ada ni, kita tak tahu. Pengorbanan, perjuangan, semua orang ada cerita masing-masing. Dan selalunya kita membaca yang di hadapan. Kita tak pernah melihat yang di belakang. Dia bergaduh dengan Anwar, lepas tu dia tarik handbrake balik bila Anwar kena tangkap. Jadi benda tu macam dari situ kita boleh faham dia punya falsafah politik dia jugalah. Yalah, betul. Menarik. Tu saya tanya kenapa Mak Sabu? Jadi okey, telah terjawab lah. Maknanya benda tu datang daripada Parti Amanah tu sendirilah. Yes, betul. Cik Hair 11 tahun jadi CEO, apa yang tak sempat buat? Kalau lah kata kan, kalau ikut nak sambut sampai 55 tu, 55 lah katalah kan. Apa yang last yang aku sepatutnya aku nak buat ni tapi tak dapat kan. Apa yang ada ke? Saya fikir sebab macam saya sebutkan lah, kalau kata apa yang patut saya tak buat, mungkin yang saya sedikit kesalkan ialah saya tak buat buku lebih banyak. Orang marah. Saya tahu orang marah saya. Saya tahu ada orang kata ada setengah buku tak berkualiti, ada penulis entah mana-mana ITBM ambil. Betul. They have every right untuk marah kat saya. Tapi soal bila orang datang, buku semua kita akan bawa jawatan kuasa ITBM Penang untuk kaji. Kalau semua diluluskan, saya fikir kita ikut jalan yang betul. Soal orang tu baru, orang tak kenal, memanglah kena macam tu. Kena adalah daripada sasaran negara kepada orang yang paling bawah supaya semua orang ada peluang. I wish that saya boleh terbit lebih banyak buku. Sebab selepas kita tak terbit ni, sekarang pun saya tak fikir ada agensi yang mengambil ruang yang sungguh-sungguh untuk terbitkan buku bahasa Melayu aras tinggi dari sudut kesusastraan. Tak ada. Saya punya peribadi Cik Hair, saya beli buku ITBM, saya beli buku DDP, buku apa semua. Dari segi kualiti saya boleh mengesahkan dengan Cik Hair lah. Walaupun kata tak ada nama ke apa, isu saya dengan buku-buku ITBM ni bukan kerana tak ada kualiti ke, tak kenal ke apa. Buku terlalu banyak. Cik Hair kata kalau boleh publish banyak tu, yang sempat publish pun terlalu banyak, saya tak sempat nak catch up. Jadi, tapi saya tengok dari segi kualiti, dari segi presentation, dari segi apa, saya tak ada ni. Saya sangat ni, ada satu buku ni memang saya pelik. Memang tapi saya kagum kan. Cik Hair tahu tak buku ni buku ni. Berapa tu? Ni buku yang paling Mana ada orang keluar buku macam ni? Sani Sudin ni kan? Sani Sudin kan? You kena ingat, Sani Sudin ni kalau kat US millionaire. Dia buat lirik lagu, dia melukis, semua dia buat, tapi kita tak hargai. So, apa salahnya buku pertama beliau kita buat dalam bentuk yang cantik? Saya macam memang itu dari situ memang saya tak ada keraguan lah. Jadi orang yang cakap ni semua tak boleh pakai lah, dia tak tahu. Saya tak kata macam tu. Kita kena hormat orang punya kritik. Cuma Hadi kena tahu bahawa semua, sebab tu saya jadi CEO, semua cover tu kena melalui saya. Jadi cover yang tadi tu, cover yang Sani Sudin tu, itu lukisan Sabri Yunus. Saya ingat sampai sekarang. Cik Hair, satu lagi nak tanya. Semua prakata dalam buku semua orang, memang Cik Hair tulis Ada yang saya tulis, ada yang tak. Yang saya tulis hanyalah untuk terjemahan. Tapi yang buku-buku biasanya kita tak buat kecuali buku khas saja. Macam Sani Sudin ada, lepas tu ada beberapa lah. Saya tengok apa. Ada yang ada yang tak ada. Sebab bila saya baca prakata yang Cik Hair tulis, maknanya memang Cik Hair baca sungguh lah. Maknanya memang ni kan. Saya kata macam ni. Macam sampai sekarang pun saya baik dengan Sani Sudin, bukan saya hormati. You tengok lirik-lirik yang dia buat, makna yang dia buat, dan Sani Sudin ni dia belajar dari kaki 5, daripada 4. Kita yang masuk universiti pun Hadi tak pandai menulis secantik beliau. Betul. Tapi kita selalu judge orang, tapi sebab tu buku dia cantik. Kat depan rumah saya ni pun saya boleh tunjukkan ada lukisan dia kat. Ya, betul. Dekat dinding rumah saya ni. Sebab saya suka. Dan saya fikir benda tu
patut kita lakukan lah. Penghormatan kita kepada wira yang tidak didendang. Betul. Orang yang kat belakangnya sanggup. Panggillah Sandi Sudin kat mana saja. Dia tak pernah tanya berapa bayaran. Dia pergi dulu. Ada duit ada, tak ada. Dia diam cara dia. Sandi Sudin. Saya taklah terkejut tapi saya terkejut lah. Cik Khair tahu saya jumpa dia hari tu kan. Lepas tu adalah saya beli buku. Ni banyaklah kebetulan buku-buku ni ada yang buku lirik dia apa semua. Saya rasa Cik Khair pun tahu. Saya minta nombor telefon dia. Abang Sani minta nombor telefon. Dia pun keluarkanlah handphone dia tu. Pencak ayam Puncak ayam tak tahu 3110 ke apa yang keypad nak tercabut tu. Saya rasa macam seniman sungguh lah. Dia memang seniman. memang orang kata apa? Tak sepatutnya begitulah bagi saya. Dia tak sepatutnya begitu kan. Tapi sekarang Hadi, siapa yang ambil berat? Itulah. Siapa yang ambil berat? Siapa yang ambil berat? Itu saya nak tanya. Siapa agensi yang ambil berat? Siapa yang melihat perkara ini? Itu kadang-kadang adalah perkara yang menyedihkan. Sebab tu saya fikir in any way that we can, sepatutnya kita boleh membantu melihat, memertabatkan orang macam ni. Sebab orang macam ni, you masih menyanyi lagu Masihkah Kau Ingat dari dulu sampai sekarang. Yalah. Kan? Dari Kita, itu sama umur dengan saya tu lagu. Itulah exactly. Kita masih lagi enjoy the song kan. Yes. Kalau kat overseas tu jangan cakap lah kan. Yalah, dah jadi jutawan. Selalu orang kata macam tu. Kita cerita gini lah Cik Khair. Maksudnya orang kata kalau bidang muzik, penyanyi, pembuat filem, penulis buku, kita akan selalu dengar orang akan sebut perkataan ni. Kalau macam Cik Khair sebut lah, kalau kat Amerika dah jadi kaya, kalau dekat saya tak nak cerita pasal hiburan. Hiburan tu dia orang pun tak habis lagi bergaduh royalty apa semua. Kenapa penulis di Malaysia tak boleh jadi kaya? Apa? Sebab kita dalam kerangka yang kapitalis yang hanya pandai mempergunakan orang tapi tak menghargai semula. Jahat sikit ayat saya ni. Tapi saya fikir dari sudut lagu, dulu kita ada cetak rompak dan sebagainya. Kita tak memberi sebenar nilai kepada penulis. Kalau sekarang ni di TV kita buat daripada cerita daripada tu bayar paling banyak pun 10,000 begitu saja. Kita tak memberi value yang sebenar kepada penulis. Saya ingat kalau di luar negara tak macam tu. Hak yang dipertahankan. Itu satulah. Yang kedua ialah masyarakat secara keseluruhan tidak ada penghargaan yang genuine terhadap mereka ni. Dia hanya menghargai waktu-waktu tu juga. Kalau orang jual buku pun banyak waktu dia nak buku percuma. Sebab tu adik saya tak bagi buku percuma sekarang. Dulu saya bagi juga awal-awal. Saya ingat. Tapi sekarang saya tak bagi percuma sebab bayarlah kan. Supaya orang ada nilai perkara tersebut. Saya melihat itu yang berlaku di tanah air yang kita sayang dan cintai ini. Minat kita, penghargaan kita pada golongan ni sama dari peringkat atasan hingga bawahan tidak setimpal dengan apa yang mereka usahakan. Itu yang menyebabkan mereka sentiasa tertindas. Apa yang kita boleh ubah Cik Khair? Mana culture kita ke, sistem kita, undang-undang kita? Undang-undang dah ada. Penguatkuasaan tu yang kedua. Yang kedua ialah saya fikir pembesar-pembesar yang menjaga sastra buku ni kena ambil orang yang betul-betul passionate and know the knowledge of the industry. Yang faham perjuangan. Ini penting. Sebab ini sebuah perjuangan. Dia bukannya main-main. Kalau dalam filem, kinas, kita ambil orang yang ada interest kat situ, bahaya juga. Dia kena ada orang yang faham bahawa I'm above all the interest, but I will fight for the industry. I will fight for the artist. I will fight for those yang betul-betul berada dalam keadaan tersebut. Itu yang patut kita buat. Tapi malangnya itu tak berlaku sesungguhnya lah. Saya pun antara orang yang bersalah jugalah. Sebelum ni saya jadi CEO hampir 11 tahun kan, saya tak mampu mengubah keadaannya.
Mencuba Tapi sedikit. tapi ada impact lah. Impact tu ada. Cumanya itu bukan kerja satu pihak sajalah kan. Jadi yelah kena ada usaha yang lebih. Saya teringat apa tu sebabnya begini. Saya rasa untuk Pak Samad lah, Samad Said pun dia sendiri sebut. Dia cakap jadi penulis di Malaysia ni memang tak ada duit dan sebagainya kan. Dan saya fikir sebab itu kalau macam sastrawan negara lain, contoh macam Prof Muhammad Haji Saleh ni pensyarah, kemudian pencen, dapat pencen kerana dia profesor dulu kan. Dan lain-lain lah kan. Tapi yang kalau betul-betul seniman yang betul-betul seniman, contoh macam Sani Sudin dan kawan-kawan kan, memang tidak ada apa-apa yang kita boleh ni lah. Saya setuju. Mereka terpaksa melukis. Jadi, Sebab menjual lukisan lebih banyak dapat daripada menulis. Dan sebenarnya sebab tu dalam buku ni ada cerita cuitan saya waktu saya duduk di sebelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu tu, Datuk Seri Najib. Dia tanya kenapa ni kan? Dia tanya kat saya, kenapa Profesor Samad Said lawan kerajaan. marah sangat dengan kerajaan, lawan kerajaan. Saya jawab, we don't take care of him, sir. Dia tengok je saya, what do you mean? Dia kata, Pak Samad tinggalkan kerja tetap dia. Hanya nak jadi penulis sepenuh masa. Even that we cannot take care of him. Dia tengok je. Dan dia kata, what should we do? Itulah. Dalam buku tu saya nyatakan. Lepas tu saya kata, kita kena hormat. Dia kata, apa penulis nak? Penulis nak buku dia diterbitkan. Itu yang kita buat. Dan cuma ITBM ni, waktu saya jaga ITBM, saya sebenarnya mencabar penulis dalam bentuk yang lain. Kalau sebelum ni, kita tahu bahawa dalam industri perbukuan ni, yang jual buku adalah pengedar dan juga kedai buku. Saya fikir trend kena ubah. Saya kata the best spokesperson atau the seller for the book is editor and the penulis sendiri. Bila saya cakap macam tu, ada editor yang marah. Tugas kami edit, mana boleh kami buat buku? Saya kata, siapa paling kenal buku ni? Editor lah. Editor. If they can sell that book, saya fikir itu akan jadi lebih baik. Dan penulis ni, sebab tu sekarang ni Hadi, saya promotekan buku saya. Saya kata, ya betul tak? Waktu saya bukan office hour, weekend, saya promote lah buku saya. Waktu lain saya government servant, saya tak promote lah. Tapi saya kata sebab saya nak mengutarakan apa yang saya katakan bahawa penulis kena jual buku. Ini zaman yang berubah, bukan zaman dulu di mana buku buat tugas penulis selesai. Bila buku masuk kilang cetak. Sekarang dah tak macam tu. We need to sell. Dalam buku ni Cik Hei ada tulis kan, Wak Khalid dia publish buku sendiri, dia jual buku sendiri dan buku dia laris lah. Buku apa, Melayu hilang di dunia tu, berapa kali cetakan kan? 3 kali. Maknanya berjaya. Dan dia berjaya dan dia jual. Dan orang kata apa, model tu berjaya lah. Kan? Dia dah kata kan, dia punya, saya jual buku pun saya boleh taklah kaya, tapi lebih balik modal lah kan. Pandailah kita nak jual kan. Yalah. Saya kalau hari tu kita bersembang Cik. Lepas tu saya ingat saya boleh sebut je lah sebab benda ni pada dalam YouTube. Saya sebut pasal seorang penulis yang sangat popular, sangat ni satu Malaysia kenal. Saya ceritakan, dia sebut dalam YouTube dia temu bual dia, Ahadi Akasha, bagaimana dia dah pencen dan dia rasa dia tak boleh jual buku dan dia rasa masa 2010 masa dia pencen tu dah sunset dah. Buku tak boleh. Saya menonton rakaman video dekat YouTube tu, tapi dalam hati saya tak setuju dengan apa yang dia cakap. Dan saya rasa Cik Hei pun tak setuju apabila dia kata buku dah tak boleh jual, orang dah tak baca buku. Tapi kalau orang yang sebesar dia pun sudah putus asa, maknanya ramailah mungkin yang percaya bahawasanya buku tak boleh jual. Dan itu yang katakan Cik Hei tahulah legacy ITBM, buku tak laku apa semua kan. Sedangkan
buku kita tahu kita ni, saya tengok di mana-mana macam hari ni buku Tommy Thomas habis. Habis? Habis Tak cetakan sebab tak sebab beli ni. cetakan pertama habis. Minggu esok ni baru nak cetakan kedua pun saya rasa akan habis dan habis. Jadi macam mana jadi itu kita tahu benda tu tak betul. Pembeli buku akan sentiasa ada pembeli. Tapi kenapa orang kata apa, kenapa benda tu tak dirasai oleh orang kata apa, kenapa betul ke orang Malaysia tak baca buku? Kita selalu kata orang Malaysia ni tak baca buku lah, tak beli buku lah. Tapi saya tengok yang keliling saya ramai pun baca buku. Jadi apa sebenarnya yang, adakah memang Cik Khair tengok adakah benda ni memang betul persepsi ataupun memang jual buku ni memang boleh orang kata boleh buat bisnes ataupun macam mana? Cik Khair punya apa? Saya nak begini sebenarnya. Setengah orang putus asa sebab asal tujuan dia menulis mungkin dia nak kaya. Dia macam ni, zaman berubah. Dulu kalau orang buat album, Siti Nurhaliza jualannya 200,000 CD. Sekarang kalau jual 5,000 pun dah hebat. Tak mungkin lebih daripada tu. Ini zaman yang berubah. Jadi penulis pun kena ikut peredaran zaman. Kalau dulu buku cetak 50,000 bestseller, sekarang mungkin 10,000 bestseller. Tapi tentulah harga dulu RM12.90 dan harga sekarang RM29.90. Ini semua adalah taktik-taktik perniagaan yang kita kena tahu. Berapa banyak buat buku ni, berapa kos dia. Penulis tidak lagi boleh membiarkan segala-galanya di tangan orang lain. Dia kena ambil tahu, dia kena tahu siapa pembacanya, siapa peminatnya. Macam saya kan, contohnya. Saya ada anak murid beribu-ribu jual. Takkanlah 100, 200 tak boleh jual. Boleh kalau kita nak sikit-sikit gunakan influence yang kita ada. Sebab tu saya melihat bahawa yang penting adalah apa strategi pemasaran kita dan kenapa kita tulis buku. Tapi kalau kita diimbau kenangan, aku nak buat macam dulu, jual buku sampai 50,000 cetakan, mungkin sukar. Tapi kalau 10,000, mungkin boleh. Apa salahnya ambil yang 10,000, tak kejar yang 50,000, tapi julat marginnya masih sama. Sebab harga berbeza. Ini perkara-perkara yang kita kena lihat. Bila perubahan dalam zaman teknologi ni semua, memang buku akan berkurangan cetakan. Sebab orang ada alternatif lain. Tapi itu tidak bermakna buku akan hilang. Cuma kita ada 32 juta penduduk. Itu adalah orang bising. Sebab dia kata kita punya orang beli buku sebulan RM2.46. Macam mana dikira tak tahu. Okeylah, tak apalah. Tapi Hadi, kalau RM2.46, kalau kita tengok kalkulator lah sekarang kan. RM2.46 kali 32 juta. Berapa banyak? Nanti saya kira. Saya kira juga. 78 juta. Kan banyak tu. Mana boleh kita kata sikit. Berapa banyak jualan yang ada. Kalau kita kira, orang kata, orang bandingkan, orang beli nombor ekor lebih banyak. Betul lah. Yang beli nombor ekor lebih banyak sebab orang-orang kaya yang beli nombor ekor. Orang yang memang orangnya tak ramai pun yang beli, tapi dia beli seminggu 4 kali. Memang sebulan banyak kali. Yalah. Itu untuk orang tertentu. Sebab tu saya fikir yang patut kita buat ialah kita kena melihat industri ni dalam sudut yang berbeza. Sebab tu sekarang ni penulis kena ada Facebook, kena ada Instagram, diri mereka perlu diminati supaya orang akan ingin nak tahu apa ada dalam kepala mereka. Zaman penulis gunakan nama samaran dah habis dah. Arjuna Malam. Kan. Sekarang dia tak ada. Gagak di rimba. Tak ada. Gagak di rimba semua tak ada. Tapi perubahan ialah masa Cik Khair pun tak jadi CEO tu baru je lagi. Tapi sepanjang struggle 10 tahun tu
Cik Khair menyaksikan lah the decline of the printing apa semua. Waktu tu apa yang cuba dibuat untuk melawan ataupun at least mitigate Saya tak fikir ada decline. tak ada. Cuma bila polisi tu berubah-ubah itu jadi masalah. Saya berikan contoh. Datuk Seri Najib memberi satu kejutan ekonomi apabila dia buat voucher buku. Voucher buku, yes. Voucher buku. Voucher buku menyebabkan orang minat pada voucher buku, tapi akhirnya dia terpaksa ditarik balik sebab voucher buku tu telah disalahgunakan. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ialah voucher buku, duit tu diambil daripada yang sebelum ni mereka beli bahan-bahan perpustakaan. Duitnya sama aja untuk buku. Cuma dulu perpustakaan yang beli, sekarang individu yang beli. Jadi bila polisi ini mengubah, so keadaan itu tidak merangsang industri perbukuan. Sebab tu saya fikir kerajaan kena mengambil langkah yang betul dan tepat. Kalau hanya sekadar membeli 5 juta kepada ITBM dan ITBM boleh perlukan beratus judul setahun, what is 5 million? It's too small actually. Dia patut diteruskan perkara tersebut. Ini perkara yang patut dilihat bahawa peradaban bangsa ni, kalau tak ada buku, hilang kita. Kita tak akan tahu pantun kalau tak ada buku pantun. Kan? Saya ada buku pantun lama-lama yang saya ada tu, saya collect semula. Orang putih pun hormat pantun. Jadi kalau tak ada buku tentang pantun, macam mana nak hidup? Cik Khair, apa beza kita dengan, saya tengok segi Indonesia, dia lebih lain lah budaya ni kan. Apa beza kita dengan dia yang maknanya sastrawan di sana lebih, kata apa, aktiviti baca buku dan sebagainya tu, walau kita serumpun, tapi nampak Indonesia tu lebih, kita tengok kualiti buku pun, apa benda yang dia, ialah kita tengok Hamka cukup lah. Hamka, Pramodia pun semua kan. Apa yang beza lah budaya kita dengan Indonesia tu, ataupun sebenarnya sama je dengan Malaysia? You tahu tak? Macam mana orang Indonesia sangat jealous dengan penulis Malaysia. Ceritakan. Dia kata ada sastrawan negara, kami tidak ada. Itu bila sastrawan dapat 5,000. 5,000 kami tidak ada. Di Malaysia ada ATBM, kami tidak ada. Di Malaysia terjemahan tu dibuat oleh badan kerajaan, kami tidak ada. Sebab tu kita selalu melihat rumput lebih hijau di rumah jiran kita. Kononnya lah. Sedangkan rumput kita hijau juga. Dia jealous kat kita. Saya banyak berinteraksi dengan orang Indonesia. Dia orang banyak mandiri, dia buat sendiri. Cuma baru-baru ni waktu Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dia, mereka membuat satu kejutan yang luar biasa lah. Dia jadi Guest of Honor Frankfurt Book Fair. Berbelanja berpuluh juta untuk perkara tersebut. Jadi dia menganjakkan industri perbukuan, menjadikan kita jauh ketinggalan. Sedangkan sebelum ni mereka banyak belajar daripada kita waktu kita ke Frankfurt. Tapi bila ada pemimpin politik yang tiba-tiba buat benda macam tu, dia terus meningkat dan meninggalkan kita. Tapi soal satu lagi, kalau nak kata dia orang hebat sangat, memanglah dia hebat sebab dia ada buku-buku seperti Pramodia dan sekarang mungkin Anja Hirata. Dia develop. Tapi kita pun tak kurang orang yang macam tu. Kita ada Lutfi Ishak. Cuma soalnya ialah di Indonesia rakyatnya ratus juta. Rakyat kita 32 juta. Jadi 1% of dia punya rakyat dengan kita punya dah volume satu lagi mencari kualiti tu, mereka lebih sengsara daripada kita. Dan kesengsaraan tu biasanya mengakibatkan mereka boleh buat cerita yang bagus. Kita penulis kita ni semua, sebab tu cerita kita cerita kahwin paksa, lampas syarikat. Zaman moden mana ada kahwin paksa, tapi kita terpaksa mengulang kisah. Kahwin paksa. Rahimah tanpa rahim kan. Tajuk-tajuk pun sebenarnya kadang-kadang agak memualkan, tapi agak-agak kita pun dah jadi macam India. Filem dan TV tu adalah escapism pada realiti sebenar yang kita ada. Agaknya lah.
bukan untuk memandaikan apa masyarakat. Yalah, sepatutnya kita untuk memandaikan mangsa, tapi yalah. Tapi itu yang boleh jual. Saya tanya Indonesia tu bukan sebab apa je. Yelah, ambil contoh Andrea Herata lah kan. Buku Laskar Pelangi dia kan. So, sorry to say lah, saya baca tu. Cik Khay pun baca. For me, personally, buku macam ni, Cik Khay boleh tulis. Kan? Susah. Masalah saya tak tulis. Yalah, Andrea tulis. Maksudnya, kalau tulisan semacam dia tu, macam Shah Nur Ahmad dah buat lama dah. Di Kedah pun semua. Jadi, bagi saya, bila saya baca tu dan saya tengok bila difilmkan Laskar Pelangi dan sequel saya tak nampak apa-apa yang macam masterpiece apa. Sincerely saya tak nampak. Sebab kalau nak cerita hidup susah, sekolah nak roboh, Malaysia pun ada benda tu. Jadi sebab tu saya tertanya-tanya kenapa Indonesia dapat, Malaysia tak dapat. Sedangkan kita ada cerita dan naratif yang lebih kurang sama lah. Jadi itu yang saya macam tertanya-tanya, adakah saya tak tahu, tapi obviously kerajaan diorang pun tidaklah membantu sangat. Tapi somehow sama je dengan kerajaan kita. Jadi Rasanya kerajaan kita buat lebih sikit kot. lebih sikit Sebab kata waktu Anies tu mungkin berbeza sikit. Waktu Anies Baswedan, sekarang pula dia jadi Gubernur Jakarta kan. Dia banyak juga buat benda macam tu. Jadi bila tengok you sebut pasal Andrea Hirata dan sebagainya, cerita kita sama. Tapi Andrea dia menceritakan dari lubuk hati dia, pengalaman dia. Dan ramai orang nostalgik. Kenapa saya suka Laskar Pelangi? Sebab saya mengimbau waktu saya kecil. Ya, betul. Dan cerita soal perjuangan ni sebenarnya benda yang sangat manis. Yang kedua ialah dia melihat kebobrokan sistem. Ya, betul. Macam sistem boleh jadi macam tu. Dan benda-benda macam ni disukai oleh Barat. Barat suka kalau you cerita pasal buruknya negara you. Ya, betul. Sebab tu dia boleh diterima semua tempat. Ya. Tengok White Tiger. Baca White Tiger. Tak. Baru ni kat Netflix dah keluar dah. White Tiger cerita India yang orang daripada kasta paling rendah naik ke atas. Itu semua memang digemar oleh Barat. Buatlah cerita-cerita yang memburukkan negara, dia sukalah. Sebab tu dia suka Pramodia dulu. Ya, betul, sebab dia memburukkan sistem. Dia memburukkan sistem. Cuma masalahnya kita takkan nak buat macam tu kan. Itulah kenapa kita tak nak buat macam tu. Kita orang baik. Itu masalah. Takkan kita nak burukkan negara kita sendiri. Mana mungkin. Mana mungkin. Sastrawan negara ni semua pemikiran aras tinggi. Dia takkan buat benda-benda hanya untuk mengejar glamour, semua susah. Sebab tu Laskar Pelangi Sang Pemimpi tu dia naik juga. Tapi lepas tu Andrea pun filem dia pun selepas Laskar Pelangi Laskar Pelangi apa tu? Yang ketiga tu lah. Eden Shaw dah tak laku kan? Tak laku dah. Orang dah tak ni dah kan. Saya tengok Eden Shaw pun alamak. Saya lebih suka Sang Pemimpi daripada Laskar Pelangi, tapi Eden Shaw dah tak boleh naik dah. Saya sebab tengok tu, saya tengok hero dia tu lepas hari, alamak apa saya tua sangat. Lepas hari tu dah tua dah lah. Bagi saya macam apa pasal dia pula masih jadi hero kan. Jadi bagi saya benda tu macam potong lah kan. Compare kepada yang bahagian tu kan. Yalah. Tu kata saya ingat apa tu, rezeki lah. Rezeki kat Wilayah Perak apa kan. Tapi bendanya Malaysia ni pun sebenarnya dah banyak buat benda apa kata kita pun tak kurang dah. Kita tak kurang, tapi we have to know how to market it. Macam mana kita nak buat, macam mana kita nak lakukan. Usaha pengantarbangsaan patut diteruskan. Dan pengantarbangsaan ni bukan mudah. Nak letak buku kat dekat Perancis punya store, it's not easy. Tapi kita kena buat. Dan kami dah buat dulu. Ada buku kita kat kedai. Buku Pak Samad Morning Post. Tapi dalam Claude Mortin, saya pun tak ingat lah kita buat, tapi we have to find publisher kat sana. Kita kena letak 100 buku, dia pilihlah 2-3. Kita buat dengan Jerman. We have done that, but it needs some money. Tapi
Tapi sebenarnya duit pun bukan banyak sangat kita perlukan. Kita gaji Morten Frost Hansen jadi jurulatih badminton Malaysia jauh lebih banyak daripada kita spend bawa ke sana. It's not that much. The only thing is that if we have that vision, kita boleh. Masalahnya di sini ialah pemikir teknokrat di Malaysia tidak melihat itu sebagai satu benda yang penting. Sedangkan kita ada banyak cerita yang boleh kita bawa ke luar negara. Yang sangat banyak. Kita ada Royal Belum. Betul. Kita boleh pasarkan. Tapi itulah perkara yang kita, orang asli kita, kalau kita buat cerita yang menarik, kita boleh buat benda-benda macam tu. Saya sempatlah di ITBM tu kita buat pasal Mak Yong, kita buat pasal bapa-bapa tarian tradisi yang hampir pupus. Kita dah buat benda tu. Kita harap benda tu akan teruskan lah. Saya ingat ada satu buku. Saya Dabus. Dabus. Yes. Itu saya, sebab saya ni separuh orang Perak, jadi saya tahu jugalah Dabus dengan Lotah tu. Itu saya ingat orang dah tak buat. Adalah penggiat ni masih ada, tapi saya rasa itu adalah kalau Johor dia ada Zapin yang kan, kalau Dabus ni sebab ustaz-ustaz kita marah. Dia kata cucuk-cucuk badan lah, semua marah. Yelah, tapi dia punya yang mula-mula tu ialah dulu kan macam zikir-zikir rakit. Betul. Lepas tu dia ubah suai. Bukan ubah suai lah. Berlalunya masa tu dah merepek macam-macam lah. Tapi itu sebenarnya adalah refleksi Islam masyarakat lah. Yes. Benda-benda yang boleh dibuat. Dan saya pergi malam tu tadi. Waktu dia cucuk keluar darah tu. Benda-benda macam ni kita kadang-kadang kita rasa kita banyak masalah kita ialah kita banyak judgemental dan tak menghargai apa yang kita ada. Kita tak belajar dari ulama-ulama pesantren kita yang dulu-dulu. Macam mana dia mengembangkan Islam di Indonesia, tanah Melayu, pondok-pondok. Macam mana dia buat berzanji supaya orang boleh baca Yasin malam Jumaat. Kita marah. Kenapa baca Yasin, kenapa baca kahfi? Bacalah apa-apa pun. Tapi sebenarnya dia membawa tradisi bahawa malam Jumaat orang berkumpul makan sama-sama, dia mengelatkan silaturahim. Betul. Benda-benda macam tu yang budaya yang ulama kita bawa dahulu tapi kita tak hargai. Ini satu kerugian daripada kita. Malah saya ingat orang yang buat kajian pada kitab-kitab kuning pun orang Belanda, bukan orang kita. Dan kita banyak mencerca orang-orang dahulu kita. Itu pada saya adalah satu kerugian lah. Dia semangat orang kata apa, dia setiap minggu tu kita ada something to look forward. Saya pun ni kecil memang tahu di masjid malam Jumaat baca Yasin. So ada jumpa apa kan. Lepas tu dapat makan kan? Dapat makan kan. Jadi itu kalau tak ada benda tu orang kata kita tak ada benda lah kan, tak ada aktiviti untuk mengeratkan masyarakat punya ni kan. Saya kalau kat kampung dulu, kalau kita pandai berzanji kan. Sekarang kalau kita baca berzanji apa ni? Kan? Tak ada sunah surah tak buat. Betul lah. Tak semua benda yang kita buat pun. Muhayyang janda tahu betul. Kasyam min kamudi. Tadi ul imla. Macam ni. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli. Wa yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Okay. You tahu tak kenapa suatu waktu dulu Mawi tu popular? Tiap-tiap hari orang cakap Mawi. Sebab Mawi ni adalah refleksi kepada generasi yang hilang. Budak yang nakal-nakal tapi pandai nyanyi, pandai berzanji, pandai ngaji. Sebab tu makcik tergila-gilakan Mawi. Sebab dia rasa Mawi ni adalah dia nak anak dia macam Mawi lah. The lost generation. Sebab tu dia pernah jadi macam tu. Masalah kadang-kadang kita ni tak menghargai apa yang kita ada. Itu orang kata apa? Dan
bagi saya macam berjanji tu pun contoh sebenarnya tak ada salah kot. Sebab kalau kita faham apa yang kita baca tu, Betul? itu semua puji-pujian. Jadi Ya, betul. tidak ada Rasulullah kan. apa-apa pujian Nabi. Jadi siapa suruh kau baca kau tak faham? Kau baca kau kena faham lah. Ya. Buku terjemahan ada kan. Waktu saya ada pergi masalah. ke Aqsa, saya sebut dalam buku puisi saya. Saya ingat waktu kami naik bas, siapa tu dia punya pemandu pelancong, Syam. Syam, Tola al-badru alaina. Kita rasa meremang-remang. Dia menyambut kita dengan benda macam tu. Sekarang kita mana ada Aisyah. Kita orang Melayu ni marah pula. Kakak sidai kain, anak kita kata, mata buta ke tak nampak orang sidai kain? Tanya lagi, buat apa? Kan? Tak, aku tengah buat kopi ni. Kita buat kopi ni kan. Bukan sidai kain kan. Tapi sebenarnya orang dulu, that is the way how they create conversation. Sebab tu dia rasa komunikasi tu penting. Sekarang kita semua tak pandai komunikasi. Dahlah kita main gadget. Benda-benda macam ni. Benda-benda tradisi yang patut kita buat. Saya ada satu pengalaman sewaktu di ITBM. Saya minta supaya ambassador Venezuela ke tempat kita untuk buat buku. Observation dia tentang orang Malaysia. Benda-benda yang dia tulis menarik. Dia kata, King of Fruit. Tapi tak boleh masuk hotel. Kata you're King of Fruit, but boleh tak boleh masuk hotel. Kata, ridiculous. Kemudian dia kata, orang Malaysia pakai jaket terbalik, naik motor. Tak ada kat tempat lain buat macam tu. Kan? Benda-benda macam tu, observation yang macam tu kita kadang-kadang. Menarik juga. Interesting. Ada benda yang ditulis. Saya fikir, wah, itu semua patut dituliskan lah kan. Cik He. Ya. Yelah, dah sejam lebih sedap sembang Cik He. Okey. Saya janji saya tak nak tanya soalan ni, tapi saya nak tanya jugalah. Janji, tanya je lah. Janji. Yalah Cik He dah macam-macam dah kan. Sekarang ni pun dah jawatan. Satu saya nak tanya. Sebelum saya tanya soalan yang berikutnya lah. Okey. Cik He punya kerja sekarang ni apa benda? Majlis buku tu apa? Apa benda sebenarnya tu? Majlis Buku Bangsa Malaysia sebenarnya adalah tugasnya? badan yang sebenarnya sepatutnya melihat industri perbukuan. Okey. Apa yang kita buat sekarang adalah kita nak jadikan polisi perbukuan. Contohnya kita sedang mengkaji semula dasar buku negara. Dasar buku negara ni dah berpuluh tahun tak pernah dilihat semula. Antara tujuan dasar buku negara ialah kata menjelang tahun 2000 Malaysia patut negara membaca. Sekarang dah 2021. Tak ada pun cerita tu semula. Kemudian dia kata antara tujuan dasar buku negara adalah untuk menjadikan satu institusi yang hanya melihat bidang terjemahan. Dah ada ITNM dan kemudiannya ITBM. Masih kat situ. So ini yang sedang kita kaji, kita sedang dalam proses untuk melihat semula. Dan sebenarnya dah final draft dah. Kita sedang menunggu PUU untuk buat. Kita merangka tentang polisi perbukuan negara. Itu yang kita sedang buat. Kalau sebelum saya tak tahulah. Maknanya majlis ni dah ada berpuluh tahun dah lah. Betul. So apa yang kita nampak dia buat tu, mana keberadaan dia ataupun apa yang kita boleh tengok? Yang you pergi pesta buku antarabangsa tiap tahun dia yang buat. Dia yang buat. Itu dia kami punya yang ni buat. lah kan. Okay, Kami yang buat. Sekarang kami lah. Kami lah. Jadi orang kata apa? Mana Cik He ni tidaklah orang kata apa, masih lagi dengan dunia buku ni masih lagi apa tu, closely akrab kan, akrab lah. Jadi di samping saya ada tugasan lain lah. Saya tahu. You tahu kan. Ada juga kadang-kadang sama ada rezeki ataupun amanah, saya ambil lah dua-duanya. Kan best kalau ada amanah berrezeki. Amanah berrezeki. Masuk politik lah Cik He. No, it's not in my mind. No, in my mind. First, it's too late. Secondly, saya tak ada foundation yang kuat. Saya bukan orang kaya. Nak jadi ahli politik ni kena ada foundation yang kuat, kena ada nak campaign semua. Saya tak ada jentera. Kita kena ukur baju di badan sendiri. It's too late. Dan kalau saya nak masuk sekarang pun, kalau saya balik ke Kota Tinggi contohnya, orang akan mandang saya serong. Sebab? Semua macam tu kan. Alah, duduk KL lama-lama tiba-tiba nak balik. Bagilah kami can.
Kata Sebenarnya saya ada salam. pengalaman. Ha. Saya cubalah nak mendekati ahli parlimen. Saya pernah bercakap pada mereka, you need my help, I'll go. Saya bukan nak buat apa-apa, tapi apa yang dia buat, you jagalah anak-anak Febla yang kat Kuala Lumpur. Pernah sebut macam tu. Jadi saya faham bahawa tak mudah dan tak, politik is totally different game. Saya pernah cakap kat isteri saya, Maizun Jaafar, dulu sebelum kita orang kahwin. Saya cakap Lama kat tu. dia, lama. Saya cakap dia kena kenal saya. Antara benda yang dia kena tahu bahawa sebahagian dari hidup saya adalah untuk negara saya. Saya sebut tu. Waktu tu bukan pandai sangat pun, tapi entah macam mana boleh sebut-sebut macam tu. Saya dah sebut. Jadi I want to contribute to the nation. Sebab tu bila saya di URA, di matrikulasi semua, saya buat sesungguhnya. Saya sign semua surat tu sebab saya fikir itu tanggungjawab saya. Saya bagi ceramah kat pelajar sebab saya nak didik anak bangsa saya. Cerita kat URA contohnya Hadi. Ada satu waktu tu matrikulasi, diorang nak kecilkan dan dia kata sebab kampus dah tak muat. Apa yang saya buat ialah, we find a place. So kita buat nilai, matrikulasi nilai. Saya kena hentam teruk waktu tu. Pelajar marah, tempat tak sesuai. Saya kata we have two option. Satu ialah untuk buat nilai dan kita boleh maintain student ambil lebih. Atau kita kurangkan student. Tapi siapa nak tanggung dosa bila pelajar-pelajar yang patut masuk universiti tak dapat masuk? You sanggup? Diam. Sebab tu saya fikir, saya kata kalau orang lain, soal kita pentadbir ni kadang-kadang masalah kita ialah kita nak buat kerja yang memudahkan kita, tapi tidak memberi kepada bangsa kita. Universiti saya, universiti kita lah tadi, for example. Setahu saya dah 2 tahun ke setahun dah tak ada lagi pesta convocation pelajar. Alasan yang diberikan adalah dia kata tempat sesak, tak ada parking. Saya kata ini semua adalah alasan-alasan yang membunuh kreativiti pelajar, mahasiswa. Sebab mata pesta konvo itulah dia belajar bisnes, belajar berinteraksi. Alah, diorang bisnes bukan untung pun. Tak, untung itulah yang akan membuat dia jadi manusia yang lebih baik kemudian. Berapa ramai pelajar kita yang gagal tapi akhirnya jadi orang lebih baik. Saya pernah gagal belajar, buat PhD tak lepas. Tapi saya fikir itu semua adalah pengalaman-pengalaman yang menguatkan kita. Saya orang pertama buat teater kat Malaysia. Kat UIA. Tak tahu cerita tu. Masa belajar lah? Masa belajar. Tak Teater pernah apa teater kat cerita tu ya. Waktu tu UMNO kena haramkan. Okey. Saya buat cerita tentang politik. UMNO kena haramkan, jadi saya buat beberapa kumpulan, siapa yang untung sebenarnya. Saya lupa tajuknya. Saya pengarah pertama dan saya buat teater tu dengan kawan-kawan saya. The first one. Selepas tu barulah Datuk Saifuddin Abdullah buat dari masuk pintu keluar pintu. Tapi saya yang first yang buat, dan saya antara pelajar pertama baca puisi kat UIA juga. Ini semua memecahkan tradisi dan juga apa ni? Tak pernah orang buat teater kat UIA, kami buat. Tapi waktu tu kita orang bodoh sikit lah. Bayangkanlah teater tu drag, persembahan punya banyak, pukul 12 malam tak habis. Tapi kita shock lah. Kita shock. Tapi kalau saya fikir sekarang, ya Allah. Tapi itu semua. Dan saya panggil Pak Samad datang ke UIA, baca puisi. Balada Hilang Peta yang dibacakan. Saya ingat lagi, dan kami hantar dia balik ke rumah naik kereta kawan saya Nazrin. Dia Ampang rumah dia pada waktu tu. Dia cakap, malam ni saya patut dapat invitation tempat lain, tapi saya datang ke sini. Dan kita orang punya, ya Allah, rasa kalau saya tengok duit pun tak bagi kat Pak Samad tau. Bagi cenderam mata je. Aduh. Itu semua adalah pengalaman yang memungkinkan kita menjadi kita hari ini. Tapi banyak pentadbir sekarang mencari jalan mudah. Apa yang mudah untuk dia? Saya pernah bercakap dengan timbalan-timbalan Max Chancellor University. Kata, kenapa kita tak benarkan pelajar memasak di college? Sepatutnya kena buat. Cerita masalah lah, nanti Kang apa sumbat lah semua. Saya kata, buatlah peraturan. Saya kata kat overseas semua orang boleh masak.
Yang kedua ialah kalau dulu budak-budak kita umur 18-19 tu dah jadi mak orang, dah boleh masak. Takkan itu pun kita tak nak buat. Tapi apa yang kita buat? Kita nak memudahkan tugas kita, buatlah peraturan. Tak boleh ni, tak boleh, tak boleh, tak Tu boleh. yang Nasir katakan, peraturan Ha. mencipta kekalutan. Kekalutan cipta peraturan. Betul, Kan? betul. Kau kan tak ingat kau minat M. Nasir kan? Betul, betul, betul. Samalah kita minat kan? Nak. Itu antara benda yang saya masuk matrik. Lepas Cik Hei cerita pasal nasi, okeylah, okey, tahan je. Tapi saya paling syok bila Cik Hei hentam nasyid tu, saya memang tabik. Saya Yalah. Saya kata nasyid ni semua melankolik. Mana semangat perjuangannya? Itu semua Nasir dengan Mentera semua padi. Ini kita. itu semua anak murid Cik Hei tu. Intim. Aku tak sebut nama Kau mana pandai sebut nama sebut. Sekarang ni. Kan. Tapi saya sangat setuju waktu tu. Kata apa benda tak mencerdikkan. Dia buat kita jadi leweh. Lepas tu adalah pandangan macam, sekurang-kurangnya dia dengar nasyid. Dia bukan tak dengar yang kungkang-kungkang kan. Kata, macam tu Baik tengok kembara seniman jalanan kan. Kata tu macam akhirnya macam tak ada apa. Dia tak ada perjuangan lah. Perjuangan tu tak ada. We lack of that. Kita go for commercial, agama kita perdagangkan, apa yang kita perdagangkan, jom kita dagangkan. And then kita akhirnya komplain kenapa masyarakat kita jadi macam ni, kenapa banyak, sedangkan kita sendiri yang ada dalam di puncak kuasa tak tengok benda tu kan. Betul lah. Cik Hei jadi CEO, saya kagum lah 10 tahun jadi CEO. Orang kata jadi CEO, kalau saya pun observe saya memang tak boleh jadi CEO lah. Dan saya tak mampu untuk jadi CEO sebab saya tak larat nak jaga hati orang. Cik Hei buat macam mana? Nak jaga hati orang, nak mempertahankan, nak mengalah dengan, yelah, kita ada banyak stakeholder, ada board, ada Cik Hei lagi lah menteri, ada staff. Ya Allah, aku tak larat lah. Saya itu pun sudah ni lah. Cik Hei kena sabar, kena apa ke, kena ni ke? Sebab saya rasa saya dapat training yang cukup di UIA sebelum tu. Sebab tu saya jadi timbalan dekan pemasukan pelajar. You tahu tak, saya entertain semua orang yang merayu. Dapat tak dapat, tak tahu. Rumah saya jadi tempat dia orang datang ketuk pintu. Pagi pukul 8 pagi orang beratur kat rumah. Akhirnya saya buat sistem ambil nombor. Akhirnya saya tak larat nak ambil, saya suruh lecturer entertain. Tapi saya kata setiap orang yang datang, kita layan. Itu waktunya. Sebab saya yakin dan percaya, pertama ialah saya nak cari quality student di UIA. Orang yang minat betul-betul datang ni patut kita entertain. Itu perkara-perkara yang saya buat. Walaupun selepas tu tak dibuatlah sebab akhirnya pentadbir mengambil jalan mudah. Kalau nak merayu, datang letak. Kita tak tengok orang. Tapi kalau kita jumpa mak bapak dia, kita akan tahu orang tu macam mana. Itu saya buat. Jadi bila saya nak jadi CEO tu, saya jumpa Tan Sri Zulkarnain, KSU. Tan Sri ni waktu tu Datuk. Dia cakap saya, you ni kalau jadi CEO, perkara paling pertama yang you buat adalah PR. Saya dah biasa jumpa orang. Saya pernah kena marah pun. You just imagine ada 2 orang pakcik ni datang dari pejabat presiden pada waktu tu. Ada seorang ni bawa 2 orang. Saya kata tengok satu result tak elok, satu result yang elok. Yang datang bawa ni yang result tak elok. Saya cakap kat pegawai tu, yang ni saya boleh ambil, yang ni saya tak boleh ambil. Pakcik tu marah kat saya, mana boleh, saya yang bawa. Saya yang kena dapat dulu. All the kind of things. Saya kena marah. Di samping nikmat yang lain, dapat kain batik, dapat kain pelekat, dapat beras, dapat juga orang bagi kat rumah mana saya tahu. Kadang tengok dah ada kan. Tapi yang saya katakan, saya entertain semua orang. Jadi pengalaman itu menyebabkan saya rasa saya dah biasa dealing dengan yang lain. You nak tahu cerita saya dengan Pak Samad? Pak Samad tak nak jumpa saya pada peringkat awal. Apa jumpa kat sini? Dia masa tu dia dah macam dah dia agak tu dah kecewa dah lah. Dia buat satu kenyataan bila orang tanya kenapa buku bapak tidak diterjemahkan, dia kata tanya ITNM, jangan tanya saya dan tanya DBP.
So saya cari ruang untuk jumpa Pak Samad. First time kata, saya tak nak jumpa anda. Kalau tak kerana pegawai anda kenal isteri saya takkan berjumpa dengan anda. Itu yang disebut. Saya kata tak apa, kalau bapak tak mau, saya akan cari bapak sampai bapak mahu jumpa saya. Cakap ni masa dah jumpa lah. Jumpa lah. Dan sembang. Padahal saya dah ambil sign dia sebelum ni semua. Dia tak tahu. Tapi bila saya mula cerita buku-buku yang dia waktu saya belajar, dia keluarkan naskah apa ni? Puisi panjang ni tak, Al-Amin. Al-Amin dilancarkan di BKL. Saya pergi, ada signature dia semua, saya cerita. Barulah dia. Dan akhirnya orang kata saya macam anak angkat dia pun. How close we are lah. Tapi benda-benda macam ni adalah PR yang kita kena jaga. Dengan orang ramai, polis pun ramai yang marah kat saya. Bukan tak ada pun. Polis? Tapi penulis pun ramai marah kat saya juga. Sebab saya tak menerima semua benda yang diminta kan. Tapi akhirnya ialah, jadi CEO ni ialah, you must be able to communicate well. Berkata tidak, katalah tidak, tapi dengan senyum. Tak payah marah-marah. Staff je you boleh marah. Staff saya garang staff. Antara PR dengan mengampu, membodek itu apa dia punya? Tak, saya kata bila saya jumpa PM, saya cakap direct dengan dia. We don't take care of him, sir. Saya boleh kata je, you dah buat bagus tak? They like us to tell the truth. Masalah kita ialah kadang-kadang kita tak memberi kepada cerita yang sebenar pada dia. Saya bagi contoh saya ceritakan dalam buku ni waktu Khalid Saleh baca buku Kalau Aku Jadi PM di rumah Tan Sri Muhyiddin. Dalam cerita tu, selepas habis dia baca tu, ada saya ingat ada orang komplain kat saya, kenapa benarkan Wak Khalid baca buku tu? Ada orang tu, dia kata Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim ni hanya untuk Al-Quran saja. Kenapa lepas dia baca puisi dia kata Sadaqallahul Azim? Sebab lepas tu dia baca Wal Asr. Innal insana fi khusr. Ini adalah golongan-golongan yang bercakap tu. Saya kata Allah, dalam aja macam ni pun nak cakap. What I did? Saya jumpa Tan Sri. Wak Khalid punya baca puisi tadi macam mana? Belum Tan Sri jawab, Wan Sri jawab. Baguslah, ini yang kita nak, orang Melayu kata. Saya panggil Wak Khalid duduk sebelah Tan Sri dan sembang gitu. You just tell them the truth. It's not about Wak Khalid baca, marah kerajaan buat pising lah, kenapa tak buat. We should allow them to say it. Nothing wrong with you pun. You kenalah sikit-sikit. Saya pernah kena marah kat pos kabinet. Memang salah Cik Hei apa? Tak. Saya tak salah. Tapi saya patut pun kena marah. You kena marah bukan sebab you salah pun. Sebab kena ada yang kena marah. Memang nak kena ada orang kena marah. Yalah. Saya lancarkan buku Pak Samad. Waktu tu Pak Samad ke kiri kan. Saya lancarkan. Saya senyum je lah kena marah. Nak buat macam mana? Kena marah lah kan. Saya fikir kalau macam dengan Datuk Najib tu, kalau ditanya kenapa penulis yang tak suka, dia orang, kalau orang lain lah, kalau boleh kata, dia orang tu memang ni memang tak kita akan kan. Tapi tak, setidaknya you dapat juga. Akhirnya ITN tukar nama pada ITPM. Dia tanya saya, what you can do? Can you deliver this? Yes, sir. Saya kata macam tu. I take that challenge. Jadi orang kata apa? Itu antara lonjakan yang apa? Saya sendiri saya rasa sangat sangat sukalah tengok ada perubahan setelah bertahun-tahun dengan dunia buku ni, dan saya rasa lonjakan yang signifikan tu berlaku di zaman pemerintahan Cik Hei lah. Itu saya sendiri saya secara peribadi saya ucapkan terima kasih lah pada Cik Hei. Bukan saya je sebenarnya. I have a very good team di ITPM. You tak boleh kata saya je. Saya ada semua, saya punya pasukan yang sanggup bekerja siang malam untuk mencapai cita-cita murni tersebut. Bukan saya je, semua staf ITPM yang sebenarnya
sebenarnya kalau you tanya tu orang pun Cik Hey macam mana garang kalau nak ikut cara dia macam tu. It's not about me. I believe that I have a very good team yang sama-sama menjayakan misi itulah. Kalau tak ada payah juga. Kalau dia orang kena marah hari ni, esok dia berhenti, mati saya. Sebaik dia orang bertahan. Cik Hey tak rindu kan mengajar? Saya masih mengajar. Yang mengajar budak, mengajar law lah maksud saya. Law and Society. Tak kot. Tak rindu Tak mengajar? kot. Saya mengajar sebab saya sekarang mengajar di Aswara. Part-time. Aswara kan? Perniagaan penerbitan semua. Saya rindu mengajar sebenarnya. Saya nak mengajar macam you all kan. Law Society lagi mudah. Subjek paling best yang saya mengajar kan. Paling tak ada silibus. Aku tak apa benda. Tapi seronok dengar. Tapi buka je. Lepas tu tengok balik tak tahu. Tak. Dengar. Hadi, dalam hidup ni memang macam tu. Engkau pergi kerja mana ada silibus. Ya, betul. Nah, sometimes orang kata kita kena ikut tak. Saya, no. The most important thing, macam saya sebut kat kelas saya adalah, I want you to think. You fikir. Benda fikir ni memang benda yang tak ikut silibus pun. Sebab tu saya suka bersembang. You datang rumah saya makan ke saya bawa you pergi kantin makan? Masa bila? bila? Tak buat. Masa bila? Masa Law Society. Datang rumah. Datang rumah kan? Buka puasa. Buka puasa. That is part of the benda yang you dapat. Kan? Dapat makan. Mana ada orang lain dapat macam tu kan? Dapat makan kat rumah kan, buka puasa kan? Betul. Tapi tu saya kena ucapkan terima kasih kat isteri saya lah. Maison ni kan. Kalau dia tak sanggup masak waktu tu, kalau aku nak ambil catering confirm tak mampu. Gaji ke berapa sangat, tapi sebab masak sendiri boleh lah kan. Betul. Itu kenangan yang saya rasa saya, sebab masa tu subjek lain semua boring. Cik Hey pun tahulah. Entah belajar entah apa-apa, sidek settle apa terbalik. Sidek. Apa kepala semua kan. State settlement lah. State settlement kepala kata. Law Society ni seronok sebab tak ada buku. Dengar ni kata lepas tu final boleh score lah. Dia kata score kan? Saya pun tak ingat. Saya kalau orang tak ikut cakap saya, dia bagi point yang lain daripada apa yang saya cakap, biasanya saya akan bagi makan yang lebih baik. Saya tak nak mencipta orang macam saya. Saya nak mencipta orang yang lebih cerdik daripada saya. Lepas tu saya bangga, Hadi, you dapat doktor. Saya buat PhD, saya fail tau. You dapat doktor at a very young age. You should be better than me. Itu Cik Hey punya tu jugalah tu. Saya the thought provoking punya tu, saya ingat yang mula-mula di Matrix tu yang buka saya punya tu Cik Hey lah. Maksudnya jangan takut untuk persoalkan ni kan. Jadi alhamdulillah benda tu tanpa disedari ke tak disedari ke, jadi benda tu terpahat di hati. Terpahat di hati lah. Jadi saya rasa ke mana pergi pun saya rasa the foundation di Matrix tu is really ada imprint yang besar lah dalam hidup saya lah. Itulah dia punya banyak dia punya. Ada plan apa Cik lepas ni? Tulis buku lagi. Buku baru dah ni, nak tulis buku baru pula. Saya tak pastilah, tapi saya sebenarnya dengan saya punya sedikit soljah tau. Dengan LAN. Sebab sebelum ni saya buat 2 buku dengan Studio Anai-Anai dan sedikit soljah. Tapi yang baru ni buku saya adalah saya buat dengan White Code. Tapi dengan sedikit soljah tu dia kata dia suruh saya daripada institusi ke institusi, daripada institusi universiti kepada ITBM. Ada cerita-cerita yang patut dikisahkan dia kata. Tapi saya tengoklah bagaimana refleksi orang kepada Greg Brucio jadi pemandu ni. Okey ke tak? Kalau okey, mungkinlah saya akan melihat perkara tersebut. Sebab kadang-kadang kalau kita boleh buat cerita yang boleh menginspirasikan, dia best juga. Tapi saya nak tunggu review Hadi lah tentang buku saya. Saya nak review. Saya tadi nak melayan tak larat review buku Tommy Thomas. Allah. Kata benda ni Hadi,
you are free to belasah pun. Tidak. Jangan kau katakan mengampu tak bagus. Whatever thing that you think benda boleh cepat pagi, go ahead. You should go for that. Saya puas hati, bukan puas hati. Saya memang kata apa, memang enjoy lah. Saya baca ni dia tak ada berhenti. Saya baca sekali habis terus habis. Maknanya tak ada ramai orang yang buat macam tu sekarang ni. Kata dah habis baca semua. Dah baca dah. Saya rasa it took me dalam 40 minutes lah baca kata. Hebat. Memang best. Memang dan saya akan insya-Allah saya akan review. Okay, thank you. Kata tahniah sekali lagi Cik Khair. Terima kasih banyak-banyak lah. Saya ingat kita dah sejam setengah. Kalau bersembang ni tak habis-habis ni. Tu lah, nanti kan orang boring pula dengan cakap. Saya ada satu soalan. Tak habis-habis soalan ni. Okey, apa dia? Silakan. Dulu masa jadi CEO, Cik Khair ada beberapa kali jumpa M. Nasir. Buat apa? Cik buat apa? M. Nasir saya nak jumpa dia dekat 2 jam saya tunggu. Saya dah nak balik dah. Akhirnya dia jumpa saya pula. Saya cerita sembang-sembang. Itu memang peminat nak jumpa, memang seorang peminat nak jumpa ni ke apa? Memang ada projek lah. CEO nak jumpa. Memang ada projek ke apa? Propose projek kat dia. Okey. Nak pasal buat buku dengan dia. Tapi waktu tu itulah sebab saya kata kita kena pandai PR kan. Pak, saya cerita, saya sembang dengan dia. Saya cerita pasal album pertama dia untuk pencinta seni. MN. Saya cerita kat dia. Saya cerita kat dia. Tapi saya tunggu juga filem Gagak Kayangan ni. Dia tengok saya dah. You pun tahu, you tahu kenapa Gagak Kayangan? Orang biasa cakap merak kayangan tapi kita gagak kayangan. So after that, we are quite close lah. Kita nak bawa projek buku dengan dia. Tapi yang Nasir ni kan dia lambat sikit. Saya adalah manuskrip dia tulisan tangan tapi belum berhasil hingga sekarang. Dia yalah, saya tahulah tanya orang keliling dia sangat sibuk dan dia tak ada dia tak ada yang boleh faham juga dengan dia punya pemikiran dan cara. Dulu ada arwah lolok kan. So arwah lolok tu you dah baca dah interview Budi Hikayat dengan tulisan Budi Hikayat pasal lolok dekat Suara. Ada baca. Yang baru ni, baru keluar. Yang baru ni. Yang ada saya dapat. Best betul. Dia dalam YouTube pun ada share. Dia share boleh ni lah. Saya ingat lepas lolok mati tu memang dia lain sikit. Dia seolah macam Piramli bila dia pindah Sebelum Merdeka kan. Dia tak ada Sudah Maji, tak ada kawan-kawan dia di alam pas tu. Dia hebat lah, tapi dia tak boleh mengulangi kehebatan dia yang sebelum tu lah, masa zaman arwah lolok dan kawan-kawan dia ada di ni kan. Jadi banyak benda yang dia buat tu dia itulah lambat lah dia kan. Dan saya rasa lambat tu bukan dia kerana lambat dia ni, dia tak ada yang push dia untuk ingat ni kan. Kalau dia tu dia buat. Saya tengok, kalau tengok di YouTube tu macam mana Maui cerita yang dia buat lagu dengan duet tu apa tu? Dengan M. Nasir tu lagu jiwa kan. Lagu cinta lagu jiwa. Lepas tu Maui kata itu idea spontan lolok suruh dia orang berduet. Asyik. Jadi kata lu kena ni lah dengan Maui lah. Jadi benda tu itu adalah benda-benda yang macam sama juga macam lagu apa tu, Ghazal untuk Rabiah tu. Itu lolok yang suruh dengan Jamal. Jamal lah. Jadi benda-benda tu yang M. Nasir tak fikir, tak terfikir tu, tapi dia ada yang penasihat dia yang. Jadi benda tu yang mungkin lah. Tapi yalah, dia pun kena berubah juga. Tapi but we still enjoy. Kita yang lama-lama tu lah, maknanya yang saya boleh suka semua lagu dia pun. Masalah kat saya ni. Tak suka. Betul lah. Aduh. Itulah dia kenaan kita. Alright. Terima kasih banyak-banyak Cik Khair. Sama-sama dia. Lepas tu best of luck. Jumpa lagi lah bila-bila dia.
Kita Okey, kita terima kasih. tekan alright, saya stopkan recording kat sini dulu lah. Alright, sekejap